dipindahkan daripada zaman jahiliah kepada Islam, daripada hidup kegelapan kepada cahaya. Itu dakwah. Tapi dakwah atau passion tu lah, dia lambat, dia tak boleh pergi cepat, dia slow, tengok masa. Serulah orang pada agama kamu, ke jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Dulu ada satu jamaah, saya sempat berkongsi dakwah dengan mereka, jamaah Arqab. Sekarang ni mereka jamaah Ikhwan Global ala Sayyidina Muhammad. Mereka sangat berjaya. Mereka nak dakwah satu orang kaya. Sebab orang kaya, kalau kita dapat dakwah dia, dia beruntung untuk agama. Mereka pergi ke satu rumah orang kaya. Bila masuk dalam rumah tu, masalah Sayyidina Muhammad, mereka kata, ya Allah, rumah dia tinggi tu majalah seks. Memang orang ni tak tahulah hidup macam mana. Jadi mereka bila masuk rumah orang tu, masalah Sayyidina Muhammad, mereka nak tahu dia ni, kita nak dekat dengan dia, poin dia apa. Tu pendakwah kena baca. Sebab setiap orang dia ada kelemahan dia. Dia ada pintu masuk ke hati dia. Mereka bersembang tajuk tu, habis. Bersembang tajuk ni, habis. Bersembang tajuk ni, habis. Sampai mereka bercakap tajuk anak. Tajuk anak, orang kaya tu berantu. Dia cerita anak tu, dia cerita anak ni, anak di sana, anak di sini. Dia ni, kalau cakap maudhu' tu, memang dia menangkap. Dia patah, dia ni kalau kita nak main esok, cakap bab ni dulu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Akhirnya balik. Lepas main pula lepas tu. Dia jangan main esok orang marah. Lah main pula. Dia kena set, nanti kita main. Jadi orang ni bila balik, kita mesra dengan mereka, dia berasa seronok. Bagus mereka tu, seronok saya dengan mereka tu. Agak-agak lama, agak lah. Kalau kita pi, dia rindu kot. Waktu lepas pi. Sampai di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi salam, dia keluar, salam tu mesra. Pasal mai hari tu, kita tinggalkan rumah dia dengan kemesraan. Salam-salam, salam Sayyidina apa waktu, sihat alhamdulillah. Anak macam mana anak? Dia sebut beranak ke? Tak ada masuk rumah, cerita terus. Allahumma salli ala Sayyidina. Akhirnya datuk tu dapat dipindahkan daripada zaman jahiliah kepada Islam, daripada hidup kegelapan kepada cahaya. Tu dakwah. Tapi dakwah atau passion tu lah, dia lambat, dia tak boleh pergi cepat, dia slow, tengok masa. Sebab tu kata ulama, al-waqtu juz'ul minal ilaj. Masa tu penentu, dia sebahagian daripada rawatan. Dakwah ni lambat, tapi kesannya hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia nak bagi serap. Dakwah tu nak bagi serap, nak bagi masuk. Dan pendakwah ni, dia kena tiru macam Rasulullah, lemah lembut. Baru ni saya balik daripada Mesir. Bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada kami naik flight mass balik daripada KLIA balik ke Lostak. Waktu saya mula bila langkah masuk dalam flight tu, pramugari tegur saya. Saya pun tak sedar dia tegur. Lepas tu baru sedar. Dia tegur, tak apalah. Kita pun bermesra, maknanya sambut dengan elok lah. Waktu saya nak keluar, dia kata, Ustaz, boleh ambil gambar?
Oh, saya kata, boleh. Boleh. Dia terkejut. Saya pun duduk heran pasal apa dia terkejut. Boleh ambil gambar. Lepas tu, dia pergi ambil handset dia. Yang nak ambil gambar. Lepas tu, mainlah 2-3 orang pramugara ambil gambar sekali. Lepas tu, saya tengok dia sangat ceria. Lepas tu, saya keluar. Kawan-kawan kata, Ustaz tahu pasal apa dia tanya boleh ambil gambar ke? Pasal dia pakai macam tu. Pakai baju apa? Baju kebaya tu. Tu rambut dia sorghum tu. Hak tu menyebabnya boleh ambil gambar ke? Boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar ke? Oh. Baru saya faham. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz kata boleh ambil gambar tu, dia seronok tu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia. Amin. Allah selamat. Jadi subhanallah, mungkin dia balik baru teringat, boleh Ustaz tu. Dia ingat saya ni pakai serban macam ni, tak boleh ambil gambar lah kan. Tuan-tuan, jadi maknanya kadang-kadang hati orang ni mudah sangat kita sentuh dia. Dengan kita tunjuk seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah kata walau kunta fa bima rahmatin minallah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara rahmat Allah, engkau tu lembut hati engkau, wahai Muhammad. Kalau engkau keras, engkau bengis, lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada engkau. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap kita ni kena cuba ajak orang-orang yang tergelincir mai ke jalan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta orang bukan Islam pun kita kena cuba untuk tarik dia mai pada agama. Tapi masalahnya kita takut nak cakap tentang agama kita kan? Betul tak? Takut kita ajak-ajak dia tanya, tak kerti jawab. Hak tu yang kita tak mau nak ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan susah pun. Tanya tentang dia ya. Afek, you sihat ke? Sihat, dia kata. Kalau kita baik pergi motor, sambil-sambil tengah dia duduk nak tukar tayar motor ke. Bos, you anak berapa orang? Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata 3. Pasal apa 3? Pasal apa tak mau beranak ramai? Tuan dengar dia jawab apa? Tuan masuk lah. Hari sekali itu, saya pergi buat baju. Soalan Sayyidina Muhammad. Sembang macam tu lah. You bos, you anak berapa orang? 2. Pasal apa 2? Dia kata, susah. Ini sekarang susah. Kalau kita nak makan malam-malam, dia kata, anak ramai susah, dia kata nak makan. Lari sana, lari sini, lari sini. Kerana tu tak mau anak ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kurang juga yang lepas jawab, la zaman PKP, susah nak cari duit, anak ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi masuklah dakwah balik situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah cara kita menyampaikan dakwah. Kena bersembang. Supaya kita boleh letak sikit dakwah kita dalam hati dia. Walaupun hanyalah tak besar mana, walaupun sebesar tu. Bagi dia, bila kita habang, dia main dalam kepala otak dah. Hak ni lah yang nak proses. Nak tinggalkan Islam kat dia. Sikit lah. Lepas tu dia main dalam kepala otak. Lepas tu dah Tuhan kan, dia akan fikir lagi. Macam Dr. Harundin. Dia bercakap dalam satu program TV. Dia kata yang masuk syurga orang Islam saja. Orang tak bukan Islam, kalau orang bukan Islam, dia tak boleh masuk syurga. Waktu tu Ustaz Fitri. Sebelum tu dia pendakwah Hindu. Dia dengar macam tu, dia tak puas hati. Mana boleh syurga tu orang Islam je masuk, orang tak Islam tak boleh masuk. Dia marah.
Lepas dia masuk Islam, dia cerita. Kalau boleh dia nak tendang TV tu, nak marah dekat Dr. Harudin. Tapi kalimat tu berantu. Hak masuk Islam, orang Islam. Hak masuk syurga, orang Islam. Tak masuk Islam, tak masuk syurga. Duk main dalam otak dia. Duk jalan. Dia pergi kerja. Dalam jalan pergi kerja, duk fikir. Dia kata, kalau sungguhlah ustaz tu cakap aku masuk neraka, dia pun tahu kat neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak kena tu satu hari nak pergi kerja, accident tengah jalan. Bila accident, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kereta jam. Pelan. Accident ni kadang-kadang lambat-lambat tu bukan sebab apa? Sebab orang nak tengok. Pekat balik, semua pekat brek tengok. Tu jadi pelan-pelan tu. Bila sampai dekat Ustaz Fitri ni, dia tengok accident, kawan tu duk macam tu. Kepala sebelah duk tang steering. Tengok. Main takut. Kalaulah aku macam tu, tak boleh masuk syurga. Duk bantu duk main. Minggu lepas tu pula dia cerita masalah Sayyidina Muhammad. Baca surah abang. Satu orang tengah main golf, dipanah petir. Ush, lagi sekali. Takut. Dia main. Tu yang kita nak tinggal kat Cina tu. Akhirnya subhanallah, dia pun sampailah perasaan tu jadi penuh dalam diri dia. Nak masuk Islam. Tak mau dah. Nak tinggal agama Hindu, nak masuk Islam. Tapi tak tahu cara nak buat macam mana. Tapi dia tahu orang Islam sembahyang merimpun ramai-ramai hari Jumaat. Dia pun cari masjid yang dekat dengan bus stand. Dia pun tunggu orang nak keluar daripada masjid. Harapannya orang keluar daripada masjid, orang tanya, Tambi, mau masuk Islam? Tapi seorang pun tak tanya apa, dia kata. Keluar seorang. Sampai habis, seorang pun tak semawa nak masuk Islam. Dia balik kecewa. Satu hari, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada seorang kawan Melayu, budak Universiti UKM. Dia abang, aku nak masuk Islam. Nak masuk Islam, jom. Tapi tak boleh lagi hari ni. Nanti. Aku nak buat hampir. Cerita dia, dia pergi cari lagi nak masuk Islam ni. Pergi pejabat Perkim. Lepas dia kerja, dia pergi pejabat Perkim. Dia sampai-sampai tu, pegawai, staff Khani di pejabat Perkim tu nak keluar balik lah. Nak balik. Tambi, mau buat apa? Dia mau masuk Islam. Esoklah you main waktu pejabat. Itu dia. Tuan-tuan, tu orang Islam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah dia kata susahlah masuk Islam. Tuan-tuan tahu apa hukum menangguhkan orang masuk Islam? Murtad. Auzubillah min dzalik. Sebab meredai dia duduk dalam kekafiran. Ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan kufur hukumnya kufur. Ridha dengan maksiat hukumnya maksiat. Akhir kawan tu bawa dia pergi. Tu Dr. Harudin masih jadi pensyarah di Dr. Harudin pensyarah UKM dah. Di Bangi. Bila ketuk-ketuk bilik Dr. Harudin, buat appointment, Salah Sayyidina Muhammad, buka pintu, dia terkejut. Orang ni dia nak tendang dalam TV tu. Salah Sayyidina Muhammad, tengok. Tergamam dia. Allahu Akbar. Bila duduk baru dia tahu, inilah Dr. Harudin, penakwah terbilang di Malaysia. Ulama besar. Dia masuk Islam dengan Dr. Harudin. Ketuk hati dia hari tu, masuk Islam. Cara Dr. Harudin pun penuh hikmah. Dia kata, kalau you nak makan apa, you makan. Bila masuk Islam ni nak makan apa, semua boleh makan. Babi ya jangan makan. You nak minum apa, you minum. Arak ya yang tak boleh minum. You nak pakai apa, pakai. Mah yang tak boleh pakai. Dia kata mudah aja Islam. Itulah Islam.
Kita ni habang awal-awal nak masuk Islam itu lancau kena potong. Oh, bila habang tu serut dia. Tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Allahu Akbar. Ni kita ni tak ada penawar. Nah, penawar ni begitu. Maknanya lembut dan orang mudah untuk menerima agama kita. Tu Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah orang pada agama kamu, ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik.